Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tentang tugasan 2 iaitu laporan 3 kes di bawah Akta Jenayah Komputer 1997. Nama saya Nur Haiza binti Rizul Azli, nombor matrik saya 277405. Ahli kumpulan saya iaitu Mariam binti Mazlan, nombor matrik 276861. Nur Adilah binti Muhammad Nazari 279328 dan Abdul Hanif bin Abdul Harith Mustafa 281768. Jawapan untuk soalan yang pertama adalah kes pertama iaitu kes brake juggling dalam kurungan M Sembilan Berhad lawan Muhammad Sulung dan Siti Khadijah Hazanan. Perbicaraan kes di bawah Akta Jenayah Komputer 1997 di bawah subsection dalam kurungan 7 iaitu menyalahgunakan komputer dan maklumat sulit plaintiff untuk kepentingan diri sendiri dan telah gagal melaksanakan semua kewajipan, kuasa, tanggungjawab, obligasi dan juga fungsi yang diberikan kepadanya sebagai pengarah. Dan kes pertama ini berkaitan dengan Akta Jenayah Komputer kerana di dalam akta tersebut ada memberitahu bahawa apa-apa kegiatan yang melibatkan penyalahgunaan maklumat atau pengubah suaian di mana dia tidak dalam keadaan diizinkan, maka itu adalah salah satu jenayah komputer dan perlu disabit kesalahan mengikut yang ditetapkan. Menurut plaintiff, beliau mengambil tindakan sedemikian kerana defendant telah menyeleweng wangnya dan telah mengalami kerugian dan menuntut defendant yang terlibat untuk membayar ganti rugi yang diminta oleh plaintiff. Baiklah, untuk soalan kedua, elemen-elemen kesalahan yang terdapat dalam kes brake juggling dalam kurungan M Sembilan Berhad ini yang melawan Muhammad Sulung dan Siti Khadijah Hazanan adalah pihak plaintiff merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan seperti perdagangan, pengimportan, pengeksportan, pemprosesan dan juga kita semula getah, getah scrap dan sebagainya. Kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua-dua defendant itu adalah menyeleweng wang plaintiff, mengumpul stok dan juga produk daripada pembekal plaintiff itu sendiri secara fraud, menjual stok yang dibeli dan produk kepada pelanggan plaintiff tanpa pengetahuan plaintiff dan juga penyalahgunaan aset komputer, menyalahgunakan maklumat sulit plaintiff untuk kepentingan diri sendiri dan telah gagal melaksanakan semua kewajipan, kuasa, tanggungjawab, obligasi dan juga fungsi yang diberikan kepadanya sebagai seorang pengarah. Oleh yang demikian, kes ini termasuk di bawah Akta Jenayah Komputer 1997 kerana terlibat dalam penyalahgunaan komputer dan maklumat. Baiklah, untuk soalan ketiga, elemen-elemen kesalahan yang telah diteliti dan diperlihatkan bahawa kes-kes ini ada perbezaannya mengikut kesalahan tetapi masih di bawah Akta Jenayah Komputer 1997. Seperti contoh, kes pertama brake juggling dalam kurungan M Sembilan Berhad ini yang melawan Muhammad Sulung dan Siti Khadijah Hazanan. Kes ni terlibat dengan pengubah suaian maklumat dan di dalam komputer di atas sebab tersendirilah tanpa izin plaintiff dan ini menyebabkan pihak defendant pertama dan kedua telah berlaku kecurangan dan tidak jujur. Soalan yang keempat, berdasarkan kes tersebut iaitu pengubah suaian maklumat dalam komputer iaitu menyalahgunakan aset laptop komputer dan juga wang tunai dan kereta kepunyaan plaintiff dan telah menyalahgunakan maklumat sulit plaintiff. Oleh kerana itu, hukuman yang telah dijatuhkan kepada defendant pertama dan kedua adalah deklarasi bahawa defendant pertama dan kedua melanggar kewajipan fidusiari ataupun kesetiaan dan ganti rugi khas sebanyak RM537,487.43 dan bertanggungjawab membayar ganti rugi bagi keuntungan rahsia injaksi untuk menghalang defendant pertama dan defendant kedua sama ada dengan sendirinya atau bertindak melalui ejen atau penama atau kenderaan korporat mereka yang melibatkan diri dalam perniagaan persendirian secara tak langsung ataupun secara langsung yang bercanggah dengan perniagaan plaintiff. Jadi ganti rugi yang akan dinilai terhadap defendant ini adalah apa-apa relief lanjutan atau lain-lain yang difikirkan patut dan wajar oleh mahkamah ini. Hukuman yang diperuntukkan kedua-dua defendant adalah lebih dari membayar semula ganti yang telah dilakukan oleh pihak plaintiff dan juga menjernihkan semula nama syarikat plaintiff.
Oleh itu, hukuman bagi setiap kes berbeza kerana mengikut pendapat peribadi, ianya tertakluk kepada jenis kesalahan yang dilakukan dan juga merujuk kepada sebanyak mana dan sejauh mana kesalahan itu dilakukan oleh pihak defendant. Secara tidak langsung, hukuman yang diterima akan diadili secara adil dan saksama oleh pihak hakim. Yang terakhir, terdapat elemen pembelaan di dalam kes yang pertama, iaitu defendant mempleadkan dalam pembelaan penyataan fakta seperti Muhammad Noor dan Sarimah sebagai pengarah plaintiff mempunyai tanggungjawab kepada fidusiari ke atas plaintiff dan turut mempunyai pengetahuan berkenaan dengan maklumat hak milik plaintiff, iaitu proprietary information. Dan mereka juga mempunyai pengetahuan berkenaan dengan transaksi perniagaan yang dilakukan oleh defendant pertama bagi pihak plaintiff dan juga Sarimah, iaitu saksi pertama sebagai pengarah kewangan plaintiff, mempunyai akses penuh kepada semua transaksi kewangan plaintiff dan juga bertanggungjawab untuk menjaga aset, akaun dan juga wang tunai milik plaintiff. Namun begitu, keputusan mahkamah tetap dengan pembayaran ganti rugi yang dinyatakan di atas sebab plaintiff berjaya membuktikan tuntutannya terhadap defendant. Itu saja daripada saya dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Mara binti Mazlan, nombor kad matrik 276861. Saya akan meneruskan perbentangan mengenai kes kedua. Soalan pertama, mengapa kes ini di bawah Undang-Undang Jenayah Komputer 1997 adalah melibatkan pendakwa raya yang berperanan sebagai pemohon telah memfailkan satu kes di bawah subsection 56 dalam kurungan 1, iaitu Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram tahun 2001. Pihak lain yang terlibat ialah Ahmad Ashraf yang berperanan sebagai responden, Public Islamic Bank Berhad sebagai pihak ketiga dan Tertuan Wan Shahrizal Haridan Co sebagai pencelah. Kes ini diletakkan di bawah Undang-Undang Jenayah Komputer 1997 adalah kerana melibatkan kerugian harta dan wang yang dilakukan secara haram. Namun, setelah kes ini dibangkitkan di mahkamah, pihak penuntut berjaya mendapatkan haknya semula. Jenayah dalam kes ini banyak merugikan dan memberikan kesan kerana sistem kerajaan digodam sehingga menjejaskan data dan maklumat dan terdapat dalam sistem tersebut. Untuk soalan yang kedua, Pegawai Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia Bukit Aman menjalankan siasatan di bawah Seksyen 5 Akta Jenayah Komputer, Seksyen 124 dan Seksyen 130V Kanun Keseksaan. Hasil siasatan yang dijalankan, elemen-elemen kesalahan yang berjaya didapati adalah responden telah mendapatkan satu perisian komputer yang membolehkan sistem MYI MMS Jabatan Immigration Malaysia diakses tanpa menggunakan kata laluan atau cap jari. Setelah berjaya mengelok masuk, responden memberikan perisian tersebut kepada satu sindiket. Sindiket tersebut menggunakan akses yang diberikan oleh responden untuk meluluskan PAS Penggajian Pengurusan Pegawai Dagang DP10 dan PAS Penggajian Pegawai Dagang DP11 secara tidak sah. Hasil pemberian akses tersebut, responden dibayar sebanyak RM1,000. Namun, responden telah ditangkap oleh pihak polis pada 30 Jun 2016 dan perintah sitaan di bawah subsection 50 dalam kurungan 1 dan 51 dalam kurungan 1 AMLA TFPU AAA 2001 dikeluarkan pada 19 September tahun 2016. Bagi kes kedua, kesalahan yang dilakukan lebih besar kerana melibatkan pihak dan kerugian yang banyak. Saksi daripada Public Islamic Bank memberikan keterangan iaitu pihak bank telah memberikan kemudahan pembiayaan secara Islam termasuk takaful berjangka mengurangkan gadai janji dengan jumlah RM202,426 kepada responden yang ingin membiayai pembelian hartanah. Terdapat juga surat sokongan daripada pihak Public Islamic Bank. Selain melibatkan kedua-dua pihak bank tersebut, Tertuan Wan Shahrizal Haridan Co yang berperanan sebagai pencelah juga menuntut hak daripada harta yang disita untuk membayar yuran guaman yang digunakan ketika bertindak sebagai pembela kepada responden.
Hukuman bagi kes kedua adalah seperti yang termaktub dalam Akta Seksyen 5 Undang-Undang Jenayah Komputer. Responden dijatuhkan hukuman iaitu boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya, atau boleh didenda tidak melebihi RM150,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Sekiranya perbuatan tersebut dilakukan dengan niat hingga menyebabkan kecederaan sebagaimana ditarifkan dalam Kanun Keseksaan. Selain itu, pihak Islamic Bank telah berjaya mendapatkan haknya semula daripada harta yang disita iaitu had tanah dan akaun deposit tetap setelah mengemukakan dokumen-dokumen yang sah menunjukkan pihak mereka tidak terlibat dengan kegiatan responden. Tuan Wan Shahrizal Hari dan Co juga berjaya mendapatkan wang sejumlah RM368,722 sebagai bayaran haknya sebagai pencela. Bagi kes kedua, tiada elemen pembelaan yang dikemukakan. Hal ini kerana responden dah bertindak sebagai pesalah melakukan jenayah melalui tindakannya sendiri. Setelah berjaya mendapatkan ganjaran dan melibatkan Public Islamic Bank, kegiatan yang dijalankan masih di bawah tanggungjawab responden. Oleh itu, kesalahan dan denda yang dikenakan oleh mahkamah adalah sepenuhnya ke atas responden. Sekiranya juga terdapat proses pembelaan, ianya akan memakan jangka masa yang panjang dan sukar untuk mengemukakan bukti yang kukuh ke atas responden. Pihak Tuan Wan Shahrizal Hari dan Co juga tidak boleh terus menjadi pencelah kepada responden setelah berjaya mendapatkan wang tuntutan daripada harta yang disita. Sekian daripada saya teruskan untuk ahli kumpulan yang lain untuk sambung perbincangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adila binti Muhammad Nazari, nombor matrik 279328. Saya akan meneruskan perbincangan bagi kes ketiga. Bagi soalan pertama, mengapakah kes-kes tersebut di bawah undang-undang tersebut? Kes ketiga merupakan kes di antara pihak Equity Trust dalam kurungan Labuan Limited dan Muhammad Sofian Muhammad dan Wilfred Balanga Singa. Pihak Equity Trust Limited telah memohon agar defendant pertama dan kedua dihalang daripada menendahkan segala maklumat yang terdiri dari yuran, senarai pelanggannya berpotensi, panduan bidang kuasa korporat, helaian produk, mengenai penyelesaian perlindungan aset pelaburan asing dan pelbagai rancangan perniagaan yang direka untuk pelanggan Equity Trust Limited menggunakan komputer dan email peribadi defendant. Kedua defendant telah bertindak menyalin dan mengeluarkan maklumat serta dokumen untuk meletakkan jawatan dan menyertai Alpha Trust tanpa persetujuan plaintiff. Kes ini melibatkan Akta Jenayah Komputer 1997 di bawah Seksyen 3 kerana mempunyai akses tidak sah kepada bahan komputer. Soalan seterusnya, apakah elemen-elemen kesalahan yang terlibat? Bagi kes ketiga, elemen kesalahan yang dilakukan oleh defendant ialah mengeluarkan maklumat dan mendedahkan maklumat dan dokumen kepada Encik Raja Segaran Christian ataupun dipanggil sebagai Raja dari Alpha Trust tanpa kebenaran plaintiff semasa berkhidmat di bawah plaintiff. Defendant turut mempunyai akses kepada dokumen dan maklumat sulit yang merupakan dokumen penting dari pihak plaintiff. Defendant telah melakukan pelanggaran maklumat iaitu dengan memindahkan maklumat bersifat sulit kepada komputer peribadi. Defendant turut berkomunikasi dengan pihak raja dan penggunaan maklumat yang tidak sah tanpa persetujuan plaintiff. Bagi soalan seterusnya, adakah terdapat elemen-elemen kesalahan yang serupa dalam kes tersebut? Bagi kes ketiga, elemen kesalahan yang sama terhadap kes pertama turut dikenal pasti di dalam kes ketiga. Kes ketiga turut melibatkan pelanggaran maklumat sulit tanpa persetujuan plaintiff dengan mendedahkan maklumat sulit kepada pihak lain semasa di bawah tempoh perkhidmatan bersama Equity Trust dan atas niat jahat serta melanggar kewajipan fidurasi kepada plaintiff sebagai majikan. Bagi soalan keempat iaitu apakah hukum dan vonisnya dijatuhkan ke atas defendant dan apakah hukuman-hukuman ini sama atau berbeza bagi setiap kes, bincangkan mengapa. Bagi kes ketiga, tiada hukuman yang dijatuhkan kepada defendant kerana permohonan injaksi plaintiff untuk menghalang defendant daripada mengendalikan maklumat yang terdiri dari yuran, senarai pelanggan serta dokumen sulit yang lain dan perisytiharaan seperti yang dimohon dibenarkan dengan ganti rugi dan akan dinilai oleh timbalan pendaftar. Akhir sekali, adakah terdapat elemen pembelaan yang ada dalam kes-kes tersebut? Bagi kes ketiga,
Terdapat elemen pembelaan kerana defendant telah menafikan sebarang kesalahan dan menyatakan maklumat dan dokumen tersebut bukan domain eksklusif plaintiff, tetapi berada dalam domain awam dan bukannya maklumat sulit perdagangan plaintiff. Oleh itu, defendant turut menyatakan pemindahan maklumat ke komputer dan email peribadi mereka adalah keperluan untuk memudahkan mereka melakukan kerja sebagai pekerja plaintiff. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Abdul Hanif bin Abdul Harith Mustafa. Untuk soalan yang kedua, cari negara-negara lain yang juga mengenakan dan tidak mengenakan undang-undang ini. Bincangkan mengapa negara-negara ini melakukannya dan juga bincangkan perbezaan dan persamaan dengan undang-undang media yang telah anda bincangkan. Okey, seterusnya. Okey. Ini adalah negara-negara, antara negara yang mengamalkan undang-undang jenayah komputer. Antaranya macam kita ada Jerman, kita ada Singapura dan juga India lah. Kalau Singapura ni lebih kepada undang-undang kejahatan komputer. Dia fokus pada akses yang tidak sah, lepas tu macam perosakan dan macam gangguan terhadap sistem komputer. Tapi India ni dipanggil undang-undang tentang teknologi informasi lah. Dia lebih kepada jenayah komputer and then termasuk dengan akses yang tidak sah, serangan terhadap sistem komputer dan juga melalui media elektronik. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah negara yang tidak mengenakan undang-undang jenayah komputer. Antaranya adalah negara Afrika. Sebab apa? Dia banyak faktor lah. Antaranya yang saya dapat kurangnya kesedaran terhadap jenayah komputer. Lepas tu daripada prioriti yang berbeza untuk pengembangan hukuman dia macam mana. Lepas tu tentang ekonomi, politik terhadap negara tu yang menyebabkan rasanya negara Afrika rasa tak penting untuk jenayah komputer ni. Belum penting lagi untuk masa sekarang. Okey, seterusnya. Okey, untuk persamaan dan juga perbezaan antara undang-undang media dan juga jenayah komputer adalah persamaan dia. Kedua-dua ni dia lebih memfokuskan kepada tindakan yang melibatkan teknologi informasi. Lepas tu dan seringkali bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, identiti masyarakat dan sebagainya. Okey, perbezaan dia adalah daripada sudut undang-undang media ni, dia lebih pada kebebasan bereksploitasi, lepas tu kehormatan privasi, hak cipta, lepas tu dan regulasi konten media. Tujuan dia adalah untuk mengatur perilaku dan konten media dengan memperhatikan kepentingan umum. Okey, bagi jenayah komputer pula ni, dia lebih fokus pada penyelenggaraan keamanan dan juga penyalahgunaan teknologi informasi. Lepas tu dia melibatkan akses seperti akses secara haram ke sistem komputer, lepas tu pencurian identiti data, penipuan online dan serangan cyber. Tujuan dia melindungi infrastruktur, teknologi informasi dan data sensitif dari ancaman dan penyalahgunaan. Sekian daripada kami. Terima kasih.